Megat kata timbalan Perdana Menteri dah suci ke Chair? Belum, ya. Dia masih lagi dalam proses mahkamah. Dia suci apabila dia berpeluk dengan Haji Hadi. Itu dia suci lah. Dia berpeluk dengan Haji Hadi, ya. Haji Hadi peluk Najib, Haji Hadi suapkan makan Zaid Amidi. Masa tu suci lagi menyucikan. Tapi bila bersama dengan Pakatan Harapan, ya, kita tidak akan sucikan mana-mana orang. Lalui proses. Ya, Lien Goeng pun on. Tak ada kita tarik kes Lien Goeng sekarang ni. Masih berjalan. Kes Syed Saddiq pun on. Kes Zaid Amidi pun on. Ya. Kalau nak tengok disucikan, minta-mintalah supaya UMNO kembali balik, ya, bertaubat dan masuk Islam menyertai PAS. Jadi kalau UMNO kembali pada PAS, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah lah, ya? Sebab dia masuk Islam balik semula. Masuk PAS, masuk Islam, yang main. Syafiq, macam mana bos kata? Syafiq, saya tak mau layan Syafiq. Ya, dia tu tak ada telur, kan? Cakap hebat pumpang-pumpang, dalam sekali tak mengaku salah. Dalam sekali salahkan orang lain. Dah kena sergah ke SPRM, kelang kabut. Dengar ceritanya, ada kata pergi lagi luar negara, tak tahu lah. Kan semalam dia buat live, semalam tak salah saya dia buat live. Saya tak boleh masuk live dia sebab ada sekali saya masuk terus kena block. Lepas tu saya katakan dia penakut. Ipoh Perak hujan dari malam sampai sekarang. Hujan gerimis. SPM suruh mengaku kes dadah. Apa hal? SPM suruh mengaku kes dadah. Itu pun itu pun dia akan disiasat juga atas dakwaan dia. Kan? Jadi dia menambah-nambah beban lah. Kan? Dia nak lepaskan kesalahan dia. Tiba-tiba dia kata SPM suruh mengaku kes dadah. Kan? Kalau kes dadah, bukan SPM-nya kerja. Polis. Kes dadah bawah bidang kuasa polis. Tak ada kena-mengena pun SPM nak suruh dia mengaku kes dadah. Ya? Yang SPM siasat dia tu adalah kenyataan dia. Kenyataan dia bila menuduh SPRM meminta wang 10 juta kepada siapa tu? Saya pun lupa lah. Dan saya ni nama-nama orang jahat ni saya mudah lupa, tak ingat. Tun apa ni? Menteri tu. Jom pergi makan menu ramah. Assalamualaikum, selamat petang. Fauziah, waalaikumsalam. Eddie Al-Marangi, tak habis membaca. Okey. Haji Hadi semalam berucap, kan. Bila dia berucap untuk bahas bajet, kan. Kita pun nak dengar lah. Ya, sebagai orang lama Presiden PAS, jadi kita nak dengar ucapan dia untuk membahaskan bajet. Kita dah dengar lah, ya. Adakah semua ulama-ulama yang hebat dalam bidang ilmu agama ini dia tahu tentang ekonomi dan juga keuangan, ya. Jadi kita nak tengok prestasi dia sebagai presiden. Bila sebagai presiden parti ini sudah pastilah dia ada harapan untuk menjadi Perdana Menteri, kan. Kalau PAS memerintah, takkanlah PAS memerintah nak bagi Muhtar Snack jadi Perdana Menteri. Mestilah presiden, kan. Jadi kita tengoklah idea dia, pandangan dia, kritikan dia tentang bajet ataupun keuangan negara dan sebagainya. Sepanjang ucapan saya tunggu. Apa yang dia merepek ni, kan? Dia merepek pasal apa, saudara? Ya? Dia merepek pasal cerita kisah atap, hikayat atap, hikayat tebuk atap. Mungkin dia masih lagi trauma, ya, dengan kisah dia dulu, di mana dia di antara dia di antara yang yang merangkak atas bumbung rumah untuk menebuk atap kerajaan PH. Ya? Jadi itulah yang dia duk cerita-cerita dalam parlimen semalam. Dia mengaku, kisah tebuk atap, kisah atap bocor, ya, kisah dinding pecah. Jadi bila kita tengok ucapan Haji Hadi semalam, seolah-olah bekak betul lah lori ni. Bila kita tengok ucapan Haji Hadi semalam, seolah-olah dia memberi kursus ketukangan, kursus ketukangan kepada anak-anak murid yang akan belajar kursus buat rumah lah, kan. Kisah buat atap bocor, dinding pecah, kan. Saya baik tak cerita pasal tandah tersumbat, kan. Saya kata apa yang Presiden PAS duk sembang ni, kan. Dia kata kalau kali ini kerajaan PH jatuh,
Jangan salahkan dia. Ya, jangan salahkan dia. Kerana kali ini dia kata bukannya atap ditebuk. Kali ini dia kata atap dah sememangnya bocor, dinding sememangnya pecah. Kita pun tak kata macam tu, kan? Maknanya automatik dia mengaku bahawa dulu memang atap tu ditebuk. Dulu atap itu ditebuk, dinding itu dipecahkan. Ya. Secara automatik dia mengaku bahawa kerajaan PS jatuh dulu kerana dia lah. Dia tukang pecah, tukang tebuk atap dan tukang pecah dinding. Cuma kali ini dia tak boleh nak buat. Ya? Bila ada akta lambat parti, bila keputusan nak menentu kerajaan itu diputuskan oleh parti, bukan lagi individu, maka dia tidak ada keupayaan nak tebuk atap. Jadi dia nak menakutkan kita. Dia kata kali ini kalau jatuh, jangan salahkan dia kata. Siapa pula salahkan kamu, hai Haji Hadi? Ya? Kita tak salahkan dia. Bahkan kita berbesar hati, ya, memberi ruang kepada dia untuk bersama membentuk kerajaan. Ya? Tak payahlah susah-susah nak tebuk atap. Ya? Dengan jubah-jubahnya, ya, nak panjat bumbung. Memang satu kerja yang teruk, ya? Nak panjat bumbung pakai jubah, kan? Lilit serban lagi, betul nak tebuk atap, banyak kerja. Kalau berpahala tak apa, dapat dosa. Kan? Bila tebuk atap rumah orang, memang berdosa lah hukum dia. Ya? Bila orang tak bagi bila orang tak bagi masuk, kamu nak ikut atap. Jawapan dia berdosa. Kan? Tapi kali ini dia tak boleh buat, maka dia kata kamu jangan ingat, ya? Dan lain kali kalau jatuh, jangan salahkan kami. Ya? Tak ada siapa nak salahkan. Bahkan kita menjemput dia untuk bersama. Ya? Sebab Al-Quran pun, ya, Islam mengajar supaya perpaduan ummah, perpaduan masyarakat, bukan sahaja sesama Islam, tetapi dengan bukan Islam. Ya? Menyeru ke arah kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke arah Tuhanmu dengan penuh hikmah. Itu yang Agung buat. Ya? Dengan penuh hikmah menyeru ke arah kebaikan. Ya? Agung tidak menyeru ke arah kemungkaran. Jadi kalau ikut hukum Islam, seperti mana Dr. Mazhar selalu sebut dan beberapa orang ulama sebut, selagi ulil amri, ya, menyeru ke arah kebaikan, wajib kita taat. Kecuali kalau pemerintah atau ulul amri menyuruh kita melakukan maksiat atau kemungkaran, tidak wajib kita taat. Jadi bila Agung selaku ulil amri, ketua negara, ya, menyeru kepada kebaikan supaya berpadu, ya, lupakan politik, pilihan raya dah habis, rakyat dah buat keputusan bahawa tidak ada mana-mana parti yang boleh menjadi kerajaan bersendirian, maka Agung punya nasihat supaya bersatulah, cukup-cukuplah, ya, negara ni kena bangunkan. Tidak ada lagi perbadahan. Buang-buanglah tukul besi ke pahat ke yang nak selama ni nak tebuk atap tu, buang. Ya. Orang kata perkara-perkara yang lama tu lupakan. Ya. Bersatu padu bentuk negara dengan baik, beri idea dengan baik supaya yang dapat keuntungan adalah rakyat. Itu saranan ke bawah diri tuanku berdasarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, iaitu menyeru ke arah kebaikan, ya, perpaduan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kenalah kita bersatu dan jangan berpecah belah. Ini ayat Quran. Inilah yang diseru oleh Agung. Kan? Mengapa ditolak? Persoalannya mengapa kamu tolak? Ya? Mengapa kamu tolak? Kemudian mempertikaikan kerajaan ini bukan kerajaan perpaduan. Ya? Bila Agung menasihati untuk kamu turut serta dalam kerajaan perpaduan, kamu tak nak. Bila kamu tak nak, kita tak boleh paksa. Ya, yang Tuan Agung pun tak boleh paksa. Ini, ya, kita demokrasi. Kamu tak nak, okey, tak apalah. Kamu nak jadi pembangkang, kan? Maka siapa yang mahu, teruskan berjalan, teruskan kerja. Takkanlah kerana lebay tak nak jadi kerajaan, maka semua sekali kena duduk menung-menung, ya, tak payah buat kerja dan rakyat susah. Takkan angkara lebay punya pasal
Semua rakyat kena tanggung kesusahan. Ya. Dia tak nak tak apa. Ya. Siapa yang nak? Oh, Barisan Nasional nak. Kan? Siapa lagi? GPS nak. Siapa lagi? GRS nak. Dan Warisan nak. Dan beberapa ahli parlimen bebas mahu bersama. Maka betul lah kerajaan. Apa masalahnya kamu tak nak, jadilah pemangang yang cerdik sikit. Kan? Tapi tak mampu, saudara. Ya. Sebab dia tidak ada kualiti untuk jadi pembangkang. Ya. Kalau jadi kerajaan pun dia tidak boleh mentadbir kerajaan dengan baik. Jadi pembangkang pun tak boleh. Lebih baik bunuh diri. Ya. Lebih baik bunuh diri buat apa jadi orang. Jadi kerajaan tak boleh. Jadi pembangkang pun tak boleh. Nak jadi apa? Sebab tu saya kata level Haji Hadi ni, dia layak mengajar di masjid je. Ya, dia ada ilmu agama. Kita tidak nafikan. Ya, dia ada ilmu agama, tetapi pentadbiran, ya, bernegara, bercakap soal kewangan, ekonomi dia tak boleh. Ya, kita dah dengar ucapan di dalam parlimen. Ya, sepanjang ucapan hikayat atap dia tersebut. Atap bocor, atap berlubang, dinding bocor, dinding berlubang. Apa yang dia sembang? Tak cukup tu. Tak cukup di parlimen, di luar parlimen lagi semalam. Hari ni ke? Keluar lagi statement dalam satu forum. Ya, dia cerita pasal atap lagi. Oh, ni memang pakar dia kan. Bab atap dia pakar. Satu lagi bab binatang. Dia dah cerita pasal atap, dia cerita pasal binatang. Ya. Anjing atas bukit lah, anjing menyalak atas bukit lah, isu biawak hidup lah, kera lah, itik patah kaki. Semua keluar daripada mulut ulama Al-Marangi. Ya. Dan sebenarnya memang betul saya cakap. Dia memang tidak boleh mentadbir. Ya. Bukti dia pernah menjadi Menteri Besar Terengganu sepenggal. Tak ada apa. Ya. Yang kita ingat negeri Terengganu yang kita boleh bayangkan di bawah dibangunkan oleh Jadi, tidak ada sejarah yang boleh kita ingat. Ya, kecuali sewaktu dia jadi Menteri Terengganu, dia menutup kelas tadika kemas. Itulah yang boleh kita ingat. Lain tak ada. Ya. Pembangunan yang mampan ekonomi, yang membangun pelaburan yang dibawa oleh Jadi, memang tak ada waktu dia jadi Menteri Besar. Ya. Jadi bila dia tidak mampu jadi Menteri Besar, dia diberikan jawatan sebagai Duta Khas Timur Tengah. Kod dia boleh lah kan. Pasal Timur Tengah ni melibatkan negara Arab kebanyakannya. Dia boleh berbahasa Arab. Jadi kerajaan Tebuk Atap letak dia sebagai Duta Khas Timur Tengah. Supaya dapat membantu kerajaan menarik pelaburan daripada negara Arab. Ya, boleh menyatukan negara-negara Arab di luar sebab dikhabarkan dia orang yang hebat, ya, ulama yang hebat. Kononnya seluruh dunia hormat dia. Maka dia boleh menyatukan negara-negara Islam di Timur Tengah. Kita harap begitu. Kan? Tetapi bila diberikan jawatan itu kepada dia, rupa-rupanya apa yang berlaku sebaliknya. Ya? Dia bukan jadi Duta Khas Timur Tengah, tetapi dia jadi Duta Khas Pantai Timur. Ya, tak keluar-keluar daripada Marang. Ya? Pergi Arab pun tidak. Dengan ceritanya kena blacklist ke Arab Saudi. Macam mana yang jadi Duta Timur Tengah orang yang blacklist? Yang dia boleh pergi Iran je kot. Itu memang selalu dia pergi Iran tu. Ya. Dia pergi Iran ni rasanya macam dia pergi buat umrah. Selalu sangat dia pergi. Kan? Tak apa yang dia menarik sangat kat Iran tu kan. Tapi itulah hakikat. Ya. Ini bukan fitnah ni. Ya, saudara, bukan fitnah. Saudara sini boleh tengok rekod dia. Ya. Selama dia jadi Duta Timur Tengah, apa statement dia yang menyatakan tentang dasar atau polisi, ya, tentang kerja dia, tugas dia berkaitan dengan isu-isu di Timur Tengah. Negara Arab berperang di belah-belah Timur Tengah tu pun dia tak tahu. Dia tak komen. Ya, apa pandangan dia setuju ke, tak setuju ke, apa pandangan dia bagaimana nak mendamaikan negara Islam yang perang, dia tak ada. Lagi kita tengok page dia tu, cerita macam cerita mengajar agama lah. Baca Al-Quran, betul, cerita pasal kitab kan. Minda Tok Guru, minda Tuan Guru lah, itulah. Ya. Tak ada langsung yang melibatkan, ya, tugas dia sebagai Duta Khas Timur Tengah tu. Sebab tu saya katakan, dia hanya berfungsi sebagai Duta Khas Pantai Timur. Itu melibatkan Terengganu, Pahang, Kelantan. Kan? Pahang pun dia tak datang. Kelantan pun dia tak pergi, dia jaga kat Marang lah. Kat Terengganu.
kan. Jadi tak tahulah, mungkin dia salah faham kot. Dulu kerajaan bagi dia untuk jadi duta khas Timur Tengah, dia ingatkan duta khas Pantai Timur. Maka dia duduk kat Marang lah, tak keluar. Semalam kita tengok sendiri, kita tengok sendiri bagaimana lagi banyak dia bercakap, lagi menampakkan kejahilan dia sebagai presiden sebuah parti Islam. Patutlah pun saya tengok masa dia bercakap tu macam dia cakap dengan kerusi. Lapang depan tak ada orang dengar. Dia ada 1, 2, 3 orang lah. Saudara boleh tengok sendiri, orang tak nak dengar. Pasal orang tahu dah ucapan dia kalau nak semata-mata nak bahas bajet, cerita pasal tebuk atap, cerita pasal dinding pecah, apa nak cerita, apa nak dengar, buang masa. Adalah juga beberapa orang pemimpin PN yang bercakap berkenaan bajet ekonomi kan, masalah negara. Okey, kita boleh dengar, boleh bahas. Baru seronok kita dengar. Kadang-kadang ada idea dia yang kita setuju. Idea dia yang kita setuju. Walaupun dia daripada pihak PN. Itu seronok kita dengar. Tapi kalau dia bercakap cerita pasal tebuk atap, pecah dinding, kan? Ini cerita apa ni, saya pun nak dengar. Sebab itu, bila dia bercakap, tak ada orang nak dengar. Habis lari. Buang masa. Nak dengar kita dongeng macam tu. Kalau-kalaunya dia megah waktu dia tebuk atap dulu, kan dia banyak kali dia mengaku, dia antara perancangan, mastermind yang terlibat dalam langkah Sheraton. Dia mengaku. Dia mengaku dia mengajak UMNO, dia pujuk UMNO untuk bantu Muhyiddin dengan Azmin. Pengkhianat sebenarnya Muhyiddin Azmin lah. Apabila Atuk memberi ruang, pengkhianat sebenarnya adalah Muhyiddin dan Azmin. Tetapi Haji Hadi memainkan peranan untuk membantu pengkhianat ini. Ini walaupun PAS selalu sebut. Dia kata, bukan PAS yang khianat. Bukan PAS yang khianat. Yang khianat Muhyiddin. Yang khianat Azmin menjatuhkan kerajaan PS. PAS tak khianat. Memanglah PAS tak khianat. Tapi PAS membantu pengkhianatan. Maknanya kalau tanpa kamu menghasut UMNO bersenang-senang waktu itu, Muhyiddin dan Azmin gagal bentuk kerajaan. Kalau kamu hormati bandar rakyat waktu itu, kamu tidak akan bersebahat dengan orang macam ni. Sebab kamu tahu hukum dia. Hukum mengkhianati bandar rakyat itu haram. Apabila kamu mengambil hak orang, hukum dia haram. Tak payahlah nak menghalalkan cara. Jangan keluar dari dalil lah. Kita bersubhat menjatuhkan kerajaan PH dulu kerana kita nak menegakkan Islam. Kerana kita nak mendaulatkan Islam. Kerana kita nak mengangkat martabat Melayu. Kerana kita nak memelihara institusi raja-raja. Alasan nak jatuhkan kerajaan PH. Kan? Tapi bila dia kena jatuh, kerajaan dia kena jatuh, khianat. Selalu saya ulang. Untuk nak mencerdikkan para walaon ni. Bahawa kerajaan PAS di Perak pernah dikhianati. Waktu Wabi Niza jadi Menteri Besar Perak, dia pernah dikhianati. Dan waktu itu PAS mengatakan bahawa pengkhianat-pengkhianat yang menjatuhkan kerajaan Perak di bawah kepimpinan Wabi Niza adalah mereka yang khianat dan dilaknat oleh Allah. Sebab merampas hak orang. Bila rakyat beri kepada Pakatan Rakyat menjadi Menteri Besar, menjadi kerajaan di Perak, kamu pergi merampas hak orang itu adalah satu khianat dan dianya dilaknat oleh Allah SWT. Waktu itu, siapa yang merampas, gaji mereka haram. Makan gaji haram kerana merampas mandat rakyat. Waktu itulah, waktu dia hilang kuasa. Tetapi bila dia nak dapat kuasa, bila dia nak jadi menteri, bila dia nak jadi duta khas Timur Tengah, rampas kuasa bersama dengan Muhyiddin dan juga Azmin, waktu itu halalun. Bila dia buat, halal. Orang lain buat, haram. Ini lebay. Bila dia sama Najib itu suci lagi menyucikan. Bila dia berkawan dengan Najib, dengan Zahid dulu, dalam Muafakat Nasional, bila kita tanya dia, kenapa, bukankah itu kluster mahkamah? Apa jawab Hadi? Dia baca dalil agama dalam Islam, prinsip Islam dan juga prinsip
perundangan di barat sekalipun, ya, mengatakan bahawa seseorang itu tidak bersalah selagi dibuktikan bersalah. Ini juga prinsip Islam dan PAS mempertahankan prinsip ini. Sebab itu kami menganggap Najib tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Zahid Hamidi tidak bersalah selagi dibuktikan bersalah. Maka tidak ada masalah bagi PAS untuk menerima UMNO di dalam Muafakat Nasional. Wah, takbir kata walaun.